Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu min majlisihi summa yajlisu fihi. Yani semua jenis orang kurajak, dia kata walakin tafassahu wa tawassa'u. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni jenis apa, kadang-kadang memang kita suka buat macam ni. Kita kebanyakan tempat kita suka buat macam ni. Terutamanya kita sembahyang Jumaat, okey? Kita sembahyang Jumaat ataupun sembahyang fardu sekalipun, bila kita masuk masjid kita duduk depan. Tiba-tiba bila kita mai sembahyang Jumaat, takat mana dapat takat tu duduk. Jangan kita celak. Kalau ada Sayyidina Umar, dia halau kawan tu, berhenti takat tu. Sayyidina Umar, ya Allah, masa berkhutbah suruh berhenti takat mana. Walaupun di sana ada ruang, jangan kita masuk penuh ke ruang tu. Jangan kita masuk kecuali orang tu bangun, panggil kita, hak dia yang pergi. Macam apa nama, kita tengok semua sahabat Nabi radhiyallahu anhu pakai ada belakang. Tiba-tiba, ya Allah, Sayyidina Ali bangun untuk bagi sahabat Nabi yang duduk, ya Allah Tuhan. Sahabat Nabi duduk itu dibenarkan dalam syarak. Tapi semua pakai duduk, kita masuk setakat mana yang tak boleh pergi dah, duduk sembahyang kamu. Pasal tu agama duk syur dekat kita masuk masjid penuh dulu. Kita biasalah bila kita masuk masjid, dengan aku sekali pergi cari tempat apa nama, tak mana nak sandar. Tak mana nak sandar. Walaupun kita tengok di belakang, agama tak ajak macam tu, ya Allah, agama tak ajak macam tu. Dan satu lagi dia kata kat sini, dia kata la yuqamu ar-rajulu, jangan suruh dia bangun. Kita kata la, jangan dia dah duduk, jangan suruh dia bangun. Tiba-tiba, ya Allah, dia memang dia duduk soft yang depan sekali. Soft yang depan sekali. Bila duduk soft depan, katalah duduk di depan soft, ada duduk tempat imam nombor 2 ke imam 3. Imam 3 bangun. Imam nombor 3 tak boleh bagi dia bangun. Walaupun kawan tu tak tahu, kata ini tempat imam nombor 3. Dan dalam masjid tidak dibenarkan dia tulis kat situ ini imam, ni imam, tak boleh. Hang imam, hang kena main dulu. Bila mana hang kosong Nabi kata tempat kosong diisikan. Hang main lambat tu imam penyegar. Hang kena duduk di situ, tiba-tiba dia duduk tempat imam tak boleh suruh dia bangun. Masjid hak rumah Allah Ta'ala, tidak ada kita letak di situ ni imam 1, imam 2. Mau katuk hang, mau ambil benda apa katuk, bodoh, hang lambat tadi hang. Oleh sebab tu, ya Allah, kalau dia sendiri, ya Allah Tuhan, nak bangun Tok Imam, duduklah, tak apa. Kalau dia sendiri nak bangun, dia nak bagi Tok Imam, itu tak apa. Macam mana dilakukan oleh apa nama Nabi, Sayyidina Ali terlalu hormat sangat-sangat dekat apa nama Abu Bakar. Bila tengok Abu Bakar ya Allah Tuhan, dia bangun, ya Allah, dia panggil Abu Bakar, duduklah. Itu lain cerita. Macam tu juga Tok Imam, tempat Tok Imam orang ambil, dia tak tahu pun. Katalah benda tu tak tulis, dia tak tahu, dia memang dia duduk imam nombor 3. Kita nak suruh dia bangun, tak boleh. Bila mana orang besar main, orang duduk soft yang bangun, tolong bagi sana, tak boleh kita halau. Mata mama tengok, kalau kau boleh kuat tebah lah, ya Allah Tuhan. Nampak tak benda tu, dia Allah, bila orang besar main, yang lambat-lambat terus lepas suruh apa nama ke belakang. Jangan. Itu bukan hak kita. Agama tu ajar di mana akhlak hang, di mana ni hang. Nampak dah di majlis ke mana-mana keadaan pun, jangan kita panggil dah orang tu terduduk, kita boleh izinkan saya nak letakkan ustaz di sini, dia boleh tak? Kalau dia bagi tak apa, dia kata tak apa. Tapi ustaz malam suruh ustaz duduk di belakang. Kalau dia kata macam tu, kita tak boleh kata apa-apa. Itu tempat dia, hak dia masa dia duduk. Faham dah? Agama tu ajak, terutamanya majlis agama. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata la yuqimu ar-rajul, jangan yuqimu, jangan mana-mana orang bangunkan dia raja ke, dia siapa sekali pun jangan. Dia kata ar-rajulu min majlisihi, dalam majlis tak boleh, dia dah duduk, tak boleh apa nama suruh dia bangun untuk kita nak duduk. Dia kata summa yajlisu fihi, hang suruh dia bangun tu, hang nak duduk tempat tu, tak boleh. Dia kata walakin, akan tetapi cara yang boleh macam mana? Dia kata tafassahu, dia genjak. Tafassahu, dibenarkan. Dia genjak, dia duduk sini, genjak bagi orang tu duduk, boleh. Nak suruh dia bangun tak boleh, kita genjak bagi dia duduk, boleh. Dia kata, atau dia kata wa tawassahu, kita apa nama, dia kata kita luaskan. Maksud dia kata kat sini, tetapi hendaklah mereka melapangkan dekat dia, atau meluaskan tempat dia, baru dia duduk. Untuk suruh dia bangun tak boleh. Hadis muttafaqun alaih daripada Bukhari dan Muslim. Kita tengok apa kata di Allah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di sini kita tengok Imam Qurtubi meletakkan satu hadis ni, berpegang dengan hadis ni, mengatakan man sabaqa. Ada kan? Tak ada. Ni dekat sini, di buku yang tak ada. Oh, tak ada ni. Tengok apa yang Imam Qurtubi timbulkan. Dia kata sini, man sabaqa, mana-mana orang pergi dulu, dia kata ila malam, dia kata yusbaqa ilaihi fahuwa lahu. Dia kata barang siapa yang terdahulu pergi tempat itu, mendapatkan tempat itu, itulah tempat dia berhak, dialah yang berhak atas tempat tersebut. Tidak boleh dibangunkan dia. Tidak boleh dibangunkan dia. Tetapi kalau dia sendiri nak buat, macam mana saya nak bangunkan dia? Suruh dia genjap tepi. Suruh dia genjap, dia melapangkan, maka duduklah. Tahu tak Imam Malik? Ustaz pernah cerita macam mana Gubernur Baghdad bertemu dengan Imam Malik. Pernah dengar cerita tak? Semua pernah dengar. Gubernur ni, oleh kerana dia dengar ceramah, dia paling suka sekali ceramah Imam Malik. Sampai dia hantar orang pergi jumpa dengan Imam Malik, bawa Imam Malik mai dekat tempat aku, suruh dia berceramah. Akhirnya orang pergi jumpa dengan Imam Malik. Pegawai dia semua, pegawai Gubernur semua pergi jumpa dengan Imam Malik. Wahai Imam Malik, lah ni Gubernur panggil, boleh. Dia nak dengar sikit ceramah nak ngaji. Maka Imam Malik pun kata, kalau dia nak mengaji dengan aku, dia mai kat aku, bukan aku pergi kat dia. Nampak tu? Ini semua kita nak bagi fatwa ni kepada semua tok guru semua. Nampak tak? Ni Imam Malik tegas, ya Allah, tok guru Imam Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i. Dulu punya ulama tengok tok guru orang soleh dulu bukan macam lah ni lah, ya Allah. Beza sangat-sangat, zaman dah nak habis dah. Orang soleh semua nak jadi gila-gila dalam ni. Akhirnya, ya Allah Tuhan, Imam Malik kata, Gubernur kita tak apalah. Kalau dia kata macam tu, maka aku nak pergi dengar khutbah Jumaat dia. Di mana dia duduk? Di mana dia duduk? Gubernur ni? Gubernur pergi di masjid, duduk di depan pintu, tunggu Imam Malik mai. Allahu Akbar kabira. Gubernur. Ingat kan? Ya Allah, tu semua Gubernur. Ya Allah, Gubernur. Ya, dia berdiri depan pintu. Imam dia nampak Imam Malik mai, maka Imam Malik berjalan, dia berjalan belakang Imam Malik, Gubernur. Barulah dia masuk masjid Allah, Imam Malik duduk, dia pun duduk. Allahu Akbar. Hari ini kalau Gubernur nak mai, siapa yang duduk depan pintu? Imam Malik nak duduk. Siapa depan pintu? Tu Imam nanti duduk depan pintu. Tu Imam duduk depan pintu. Ya Allah, kadang-kadang dengan baju dia berpeluh, berapa kali pening tak tahu ada peluh. Pasal jenis tu imam yang bangun, yang tak biasa jumpa dengan dengan Gubernur. Macam mana cara cakap dengan mereka? Kan jenis macam keloloh-keloloh ni kan. Dia tak tahu nak cakap tunduk cara macam mana. Pasal dia kelebihan Allah bagi kat dia jadi imam. Tapi dia jenis benda protokol semua, dia tak tahu lah, ya Allah, nak makan tok-tak lemah perut. Nak faham tak? Nanti saat mama ni nak duduk dalam bagian protokol, aku tak tahu apa jadi hari dia, aku tak tahu, ya Allah. Oleh sebab tu, ya Allah, mereka pun, ya Allah, pasal tu kadang-kadang kita tak tahu cara macam mana. Kadang-kadang orang kampung ni semua jadi imam-imam, dia pun tak tahu, ya Allah. Macam kita tengok di tempat ustaz sendiri, kadang-kadang Tok Imam, tapi asyik Tok Imam tu duduk Gubernur tu Pulau Pinang, dia tahu orang Pulau Pinang, masuk, dia cakap dengan Gubernur, nak mampus. Sila dia tak guna sila sila ambil benda tu mesti dah bagi dia tak ada sila dia cuma panggil masuk, ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, adab kita, ya Allah, adab kita bila mana orang dah duduk, jangan panggil orang bangun. Kadang-kadang kita buat majlis rumah kita pun orang dah duduk, dah ramai-ramai, tiba-tiba masih tak boleh. Cara reaksi kita utamanya akan timbul semayang tarawih. Kan kita panggil budak-budak, kita bangun, tak ada ni otok. Ya Allah, budak-budak tu cakap dengan elok, itu hak dia depan. Dah orang tutup penyegan kan, main lambat-lambat, budak-budak main awak, dia ambil tempat tu. Kena cakap dengan elok. Terutamanya kita tengok bila pergi di masjid, akan berlaku suasana macam ni. Bila main tarawih, kita nanti kata kat orang perempuan depan-depan tu, ni depan-depan jangan sampai duduk tau. Depan-depan ni semua ketua-ketua muslimat nak duduk. Mulut. Jenis masjid kadang-kadang mereka kontrol.
Orang perempuan kadang-kadang depan main lambat sana. Depan dah kerja depan lambat. Jangan siapa duduk situ. Ambil mulut nak sembahyang, maka kita pun ambil hadis ni tonyoh ke dia. Ni hang tak tahu dah. Nabi kata siapa dulu dia dapat. Siapa dulu dia dapat. Ya Allah, masa tu ya Allah, memang kita kadang-kadang boleh mengaji benda ni bila mai masa dia kita susah nak praktik. Ustaz, ni yang masjid budak-budak saf khas ni apa hal dia? Tak tahu lah, itu kita buat. Kan? Untuk asal dan usia pun duduk dengan Nabi SAW. Budak-budak yang tak berkaitan lagi boleh kan? Dia duduk mana-mana kan? Ni nak buat kata ramai-ramai ni. Sebenarnya macam ni lah untuk budak-budak kan. Untuk budak-budak kalau boleh dia duduk dengan bapak di ujung. Ini bapak dia budak tu di ujung. Sampai tak mau timbulkan fitnah. Masa bagi mazhab kita tak tahulah kita. Masa ada pernah saya nampak bapak bawa anak dia. Orang tegur bapak dia, anak dia pergi belakang. Memang di Malaysia punya pasal apa dia kita terputusnya soft. Pasal budak tu masih lagi belum khatam, dia kata terkandung dan najis, maka akan terputus soft. Terputus soft. Itu pendapat kita yang tidak ada, orang kata tak ada apa penas pun tak ada. Kita tak ada macam tu. Pasal tu benda macam ni cuma kawasan kita. Kalau kita pergi Tanah Arak, tempat Bumi Arab, ada bukman dia semayang sekali dengan anak dia. Kita nak galakkan. Kalau anak dia pergi duduk di belakang, dia parti main boria semua di belakang. Dia buat satu boria kan? Kami ramai-ramai berhimpun nak menyanyi. Apa sembahyanglah kami buat bising sama-sama. Pasal apa bertinggal kami? Pasal apa bertinggal kami? Pasal bila kita tinggal di belakang, ya Allah Tuhan, dia buat boria dia buat bising dah. Kadang-kadang kita tengok budak-budak bising semayang dia, pasal kita asingkan dia orang. Bila asingkan dia orang, bila mereka duduk dengan orang tua-tua, mereka terpaksa diam, mereka tak nak modal nak sembah. Nampak tak? Bila mereka duduk siku, mereka sembah macam-macam, mereka dengar khutbah apa pun tak faham. Semayang Jumaat semua bising. Nampak macam mana bagi kita sendiri. Allah tambah-tambah tengok setengah masjid. Ini untuk budak tingkat atas, kata tengok apa masjid kulit. Tingkat atas kanak-kanak. Kita duduk di bawah, duduk dengar khutbah di bawah. Woi. Duduk bergaduh atas-atas tu. Nampak dia bergaduh, ya Allah, perbicaraan berlaku di atas. Di bawah duduk dengar apa nama mahkamah sedang berjalan. Ya Allah, yang ni pasal tu kalau kita pergi, ya Allah, di bumi-bumi sana-sana, bagus ya Allah. Satu segi dia terbuka, bagi duduk anak kita, bagi dia duduk dengan kita, ya Allah, bagi semayang dengan kita. Ini kadang-kadang ya Allah, setengah masjid ni depan mata Ustaz duduk mengajak ni. Ustaz bawa datang budak-budak ni, dia duduk dengan soft yang kedua. Dia tarik budak-budak ni semua duduk kat belakang. Dia tarik budak-budak semua duduk kat belakang. Budak tu dah semayang, jangan lebih kecil. Kecil hati dia pun dia tarik budak-budak. Budak tu duduk semayang, duduk macam ni. Dia tarik. Nak tarik dia pun, ya Allah, tarik dia elok. Dia bilang, dia tolak budak tak mau juga duduk semayang. Maksudnya budak terlalu khusyuk budak tu. Sampai dia tak bisa langsung dia pegang macam ni, dia pegang dia semayang sampai dia ni. Sampai dia tu duduk tarik lagi, dia tetap macam ni, tetap peduli. Cuma berpindah soft saja. Kita tak boleh buat macam ni. Semua cara-cara kejahilan. Pasal tu ya Allah, semua ilmu ni cukup punya bagus untuk kita, ilmu akhlak kita, penampilan kita dalam masyarakat, dalam masjid, dalam surau, dalam mana-mana.